nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil. Ikshif 'anna al-hijab 'an wujudi hadhihi al-ma'ani. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ta'ala fadhil baik. Dan haram segala perempuan yang tujuh. Haram segala perempuan yang tujuh. Qala, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dan haram segala perempuan yang tujuh ini pula, tujuh ini pula, mana tujuh mana? Tujuh yang lagi akan datang lah. Yang ni seperti haram hak yang pada nasab itu dah. Nasab hak yang atas tu. Dia kata dengan sebab ridha' ataupun radha'. Macam dengan sebab lu macam ibu susu, anak susu gitulah. Tu nombor 3 di luar tu. Macam ni tak apa. Baik. Maka bermula perempuan yang menyusu akan dikau, dan perempuan yang menyusu akan perempuan yang menyusu akan dikau. Maksud dia perempuan yang menyusu mak susu lah. Perempuan yang menyusu akan perempuan yang menyusu engkau. Tuk susu. Mana? Ada perempuan yang menyusu akan perempuan yang menyusu engkau. Kata. Dia susu perempuan tu, macam mak susu kita tu lah. Mak susu kita, dia susu kita lah. Menyusu perempuan yang menyusu akan dikau. Nenek susu kita tu lah. Dia kata dengan wasitah. Wasitah tu dia kata tuk susu lah. Atau tiada yang ni tiada wasitah, yakni kena kepada ibu ataupun mak susu hingga ke atas lah. Atau perempuan yang memperanakkan perempuan yang menyusukan dikau, mak juga lah, perempuan yang memperanakkan dengan wasitah. Atau tiada, tu ibu susu lah. Atau perempuan yang memperanakkan bapak susu engkau, mana tok belah ayah susu kita. Pasal apa ayah yang haram juga bagi kita menyusu ke mak? Bukan sebab nasab. Kerana ulama kata jadinya susu dengan sebab mani pak. Sebab tu haram juga. Bila haram pak kita, mak pada pak susu kita tu pun haram juga. Haram juga. Itu perempuan yang memperanakkan bapak susu. Sebut itu. Atau perempuan yang menyusu. Tambah lagi. Perempuan yang memperanakkan bapak susu engkau dengan wasitah. Tutuplah tu. Atau tiada ibu susu lah. Atau tiada wasitah, ibu susu. Atau perempuan yang menyusu bapak susu engkau. Perempuan yang menyusu bapak susu. Kita ni anak susu dia dah. Dia anak susu orang lain pula. Tiga tuk susu kita lah. Gitu. Bapak susu engkau dengan wasitah, menatuk susu. Atau tiada, kena kepada ibu susu. Atau perempuan yang menyusu akan laki-laki yang memperanakkan dikau. Menatuk, memperanak, menyusu akan laki-laki yang memperanakkan dikau. Ayah kita, ayah kita lah, laki-laki tu. Lepas tu, ayah kita ni anak susu. Anak susu orang maka dia kita panggil tuk susu. Tuk susu kita lah. Hak belah ayah ni lah. Situ. Pun haram juga. Tu, dengan wasitah. Iaitu nenek laki-laki lah. Wasitah tu. Atau tiada, ialah bapak kita lah. Ibu susu anak. Sekalian itu ibu susu engkau.
ialah sekalian itu ibu susu. Faham ke tak ni? Tengok yang gelak elok. Ambil balik selok balik yang ni. Bermula perempuan yang menyusu akan dikau, tu khabar dia. Ialah sekaliannya itu ibu susu engkau. Tu khabar dia. Jumpa tak apa ustaz? Nah. Ha tu. Dah khabar duk tang ni. 4 baris dah. Nah. Jumpa khabar apa Bi? Tak lagu tu lah. Dia nak abang tu ya. Tu subjek predikat dia tu. Bermula tu ambil awal-awal tu. Maka perempuan yang menyusu tu. Maka bermula perempuan yang menyusu akan dikau. Dan perempuan yang menyusu semua tu. Khabar dia tu ni. Ialah sekaliannya itu ibu susu engkau. Boleh faham tak? Hukum macam ibu susu kita. Semua tak boleh. Tu khabar dia. Sekalian tu ya khabar dia. 4 baris. 4 baris, 5 baris. 1, 2, 3 belah ni 4. Belah ni 2. Belah 1. 5 baris. Tu khabar duk tentu lah. Hak tengah-tengah tu apa? Jumlah muqtaridah yang menengahi antara mubtada dengan akhir. Selesai. Hak ni ke payah ni. Tu tak. Khabar jumlah. Selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Tu. Dan perempuan yang menyusu tu buat khabar tu. Dan bermula khabar mubtada tu. Dan bermula perempuan yang menyusu dengan laban engkau. Laban kita. Apa laban? Mana susu kita? Siapa susu kita? Menyusu dengan laban engkau, dengan susu engkau. Kita ada susu ke? Tak ada. Makna dia isteri kita. Tulis situ. Laban engkau tu apa? Isteri kita. Tulis tu. Dia nak main mana? Perempuan ni kalau tak ada laki, dia bukan ada susu. Faham tak? Bila dia ada laki baru ada susu. Jadi susu dia tu main daripada mana? Daripada air mani kita. Semana laban tu laban kita, susu tu susu kita. Tu. Tu nah. Faham tak? Gitu. Dan bermula perempuan yang menyusu dengan laban engkau, yakni dengan isteri engkau lah. Atau laban furuk engkau. Laban furuk engkau, laban atau susu cawangan engkau. Cawang lah. Furuk tu lah. Furuk engkau. Di sini dibenarkan ada empat masalah. Kerana apa? Kerana furuk tu laki-laki dan perempuan lah. Dan kembalilah bagi oleh kata musannaf daripada ataupun daripada ridha. Tu furuk lah tu, kembali kepada atau laban furuk engkau. Sama ada engkau, yakni sama ada furuk engkau. Sama ada engkau, yakni sama ada furuk engkau. Begitu. Jenis sebuah dengan furuk sama ada engkau, yakni sama ada furuk engkau tu daripada nasab. Furuk kita, cabang kita, anak kita, cucu kita lah. Furuk itu daripada nasab atau daripada ridha. Daripada ridha mana susuan. Macam anak cucu susu kita lah. Tu furuk kita lah. Daripada susuan. Tu khabar dia tu. Tahu nak duduk dah. Dan anak perempuan bagi perempuan yang tersebut, perempuan yang menyusu kita tu lah. Dan anak perempuan bagi perempuan yang tersebut, mana perempuan yang menyusu kita.
Adik-beradik susu kita tu lah. Hingga ke bawah, sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Cucu dia apa semua tu lah. Sekaliannya tu khabar tu. Ialah sekaliannya anak susu engkau. Gitu. Anak susu kita, dia menyusu ke bini kita lah. Anak dia, cucu semua tu lah. Semua sampai ke bawah. Semuanya anak susu kita semua. Bersangkut dengan furuk kita. Maksudnya furuk, satu furuk nasab, yang kedua furuk ridha. Sama lah. Cuma nasab hak ketua hak ridha ni tak boleh terima pesaka tu je lah. Tak boleh jadi wali lah. Gitu. Sebab nasab tu boleh lah. Gitu. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Dan bermula perempuan yang menyusu dengan laban salah seorang daripada dua ibu bapa engkau. Perempuan dia menyusu tu dengan salah seorang daripada dua ibu bapa engkau. Dengan mak kita. Ataupun dengan pak kita. Pak kita tu dia pergi menikah lain. Ni mak dua orang tak kira lah. Dia menyusu dengan bini makcik kita tu lah. Makcik kita. Tapi jadi daripada susu pak kita salah seorang lah tu lah. Awak emang dah ya. Dah no. Kalau kita ikut tiri kita lah. Mak tiri kita tu lah. Mak tiri kita. Maka laban tu laban pak kita lah. Tu salah seorang daripada dua ibu bapa tu. Ataupun dengan mak kita betul-betul. Mana? Gitu. Ataupun dengan pak kita tak ada lah. Tapi bini dia hak tu. Mana? Gitu. Tu susu pak kita lah kah? Faham baik? Tu laban salah seorang daripada dua ibu bapa kita. Laban mak kita betul-betul. Tu tetap dah. Ni masalah dia, kalau masalah mak ni, kalau orang anak tu anak zina, dia tak ada lah pak tu. Menyusu dengan mak dia lah. Sambil menyusu dia tu, susu. Ataupun mak dia menikah dengan orang lain kita menikah. Dia tu anak yang ni kan. Anak yang pertama. Lepas tu menikah dapat adik. Waktu dapat adik tu menyusu lah dengan mak kita kan. Tu menyusu dengan mak kita. Dengan mak dia, mak perempuan tu. Hak yang satu lagi, pak. Ni cerita hak ada bini dia tengok lah. Pergi menikah pula dengan orang lain. Di mana halau tu dah. Dapat jadi mak tiri kita lah. Lepas tu ada budak perempuan ni menyusu dengan mak tiri kita tu. Mak tiri kita tu kalau ikut bukan sangkut orang kita pun. Dia sangkut sebab bini pak kita lah. Maksudnya menyusu dengan pak kita. Faham tak? Tu salah satu daripada dua ibu bapa. Faham tak lah? Situ. Payah. Dan bermula perempuan yang menyusu dengan laban salah seorang daripada dua ibu bapa engkau pada nasab atau pada ridha. Sama ada ibu bapa tu pada nasab atau ibu bapa tu pada ridha. Ibu susu kita lah pada ridha tu. Atau bapa susu. Kita menyusu dengan dia. Orang lain main menyusu dengan dia juga. Faham lah? Dia jenis ambil upah. Menyusu ni lah. Ambil upah. Orang Arab dulu ambil upah. Halimatus Sa'diyah. Ibu susu Nabi 4 orang weh. 4 orang. Salah seorangnya Halimatus Sa'diyah. Salah seorangnya Suhaibah Al-Aslamiyah. Ibu susu Nabi. Maksudnya dia ambil upah. Bukan kita seorang. Orang lain pun menyusu dengan dia juga. Faham tak? Gitu. Salah seorang daripada ibu bapa kita. Sama ada nisbah pada nasab, yang kita tahu tadi, ataupun nisbah pada ridha. Jadi kita anak seibu susu. Gitu. Dua beradik seibu susu. Tapi tak sangkut pun dia anak orang mana tu lah. Kita anak orang mana. Lain-lain. Gitu. Nisbah pada ridha atau nisbah pada susuan. Weh, pening bab ni. Bukan pening nak cerita masalah. Perempuan yang menyusu dengan bapa engkau pada nasab atau pada ridha, sekaliannya tu khabar dia. Ialah sekaliannya saudara susu engkau. Nampak?
Dan demikian lagi saudara susu. Tu khabar tu. Dan demikian lagi khabar muqaddam, saudara susu tu mubtada muakhar. Dan demikian lagi saudara susu engkau itu perempuan yang diperanakkan dia oleh salah seorang daripada dua ibu bapa engkau daripada ridha. Nah, samalah tu. Kak susu kita agaklah, adik susu kita agaklah. Situ. Gitu. Habis selesai. Dan cucu perempuan, apa dia ni? Dan haram juga. Dan haram kahwin akan cucu perempuan bagi mak susu engkau. Cucu perempuan dia pun tak boleh. Bukan takat anak, cucu dia pun tak boleh. Atau bagi bapa susu engkau pun tak boleh. Pada nasab atau pada ridha. Nah, pada nasab, dikenali nasab ni ialah pada belah belah ridha di sini ialah dikaitkan, dia panggil nasab lughawi, bukan nasab nasab ni bukan nasab syar'i, betul-betul nasab lah, nasab lughawi lah. Bagi bapa susu engkau pada nasab dia lah, nasab dia anak mana dia lah, atau pada ridha susu dia, nasab susu dia, hingga terkebawah tak boleh. Dan perempuan yang disusu oleh saudara engkau, yang perempuan, kita ada adik kak, maka dia beranak, ada anak, mai orang budak ni, perempuan ni susu dengan dia. Nah, jadi ada menakan susu kita lah, faham tak? Anak-anak saudara susu, pasal mak susu dia tu adik ataupun kak kita. Gitu. Perempuan yang menyusu dengan saudara engkau yang perempuan, atau perempuan menyusu daripada laban saudara engkau. Kita ada adik jantan kita tak ada susu lah. Lepas tu seorang budak perempuan mai menyusu dengan bini dia, faham tak? Menyusu dengan bini dia. Tu laban adik kita lah, saudara kita. Menyusu dengan bini. Masa anak jadi anak menakan dia lah juga. Bila haram dengan adik kita, haramlah dengan kita ni. Dia tetaplah haram dengan adik kita pasal dia kira pak susu, maka dengan kita pun turut haram macam anak-anak dia betul juga. Gitu. Perempuan yang menyusu daripada laban saudara engkau yang laki-laki, yakni isteri saudara kita lah, adik ipar kita, gitu. Dan anak perempuan bagi perempuan yang tersebut mana? Yakni daripada cucu perempuan tadi, pada nasab atau pada ridha. Anak perempuan bagi perempuan yang tersebut pun kita tak boleh. Anak perempuan susu tu lah. Dah kita haram dengan mak dia, mak anak dia pun tak boleh juga kita. Pasal dia cucu menakan kita lah, faham tak? Tapi menakan sebab susu lah. Itu dia panggil nasab lughawi, bukan nasab syar'i. Nampak? Gitu. Nasab seralaqah lah. Saudara susu. Anak dia pun tak boleh juga. Cucu dia pun tak boleh juga. Sama. Bila haram nikah, maka sama. Bila haram nikah, boleh belakang, tak payah jaga. Sebab tu kadang-kadang bila orang ambil anak orang ni, dia pulun. Yang kawan ada seorang ni, dia makan ubat ke, orang zaman dulu dia urut, dia nak darah ataupun ni anak ataupun dia bini tapi tak ada anak. Bila tak ada anak ni, dia tak mai susu lah. Bila tak mai susu, bila dia ambil anak, zaman dulu dia urut, bidan tahulah urut bagi keluar susu bila dia menyusu. Kerana aurat dengan mak tu tak apalah, sama-sama perempuan kita katalah dah. Dengan pak, kalau main anak jantan tu dengan mak tak kacau. Dia kira ajnabi walaupun dia belah daripada kecil. Kalau tak menyusu lah, faham tak? Sebab tu lah ni makan ubat, dia pun kata sakit. Kata dia apa lah, wallahualam betul ke tak. Bila makan tu benda tak ada, dia duduk impun macam kita kena paku duduk impun anak, faham tak? Dia impun anak jadi bisa lah. Entah anak besar lah, dan dia penuh tak apalah. Gitu, wallahualam.
Dia bagi susu. Bila bagi susu, tak payah jaga orang orang tu. Faham tak? Maksud dia macam ni lah. Bagi perempuan yang tersebut pada nasab atau pada ridha hingga terkebawah sampai anak-anak cucu. Dan anak perempuan pada nasab atau pada ridha bagi orang yang disusu akan dia oleh ibu engkau. Nampak tak? Ada dua beradik dengan kita lah, tapi dua beradik nasab susu. Tu nasab. Pada nasab atau menyusu ia ibu dengan laban bapak engkau, dengan laban bapak kita. Isteri bapak kita lah. Pada nasab. Jika terkebawah anak perempuan itu sekalipun, anak cucu-cucu cicit dia tu dah, tak boleh. Sekalian anak perempuan bagi saudara laki-laki engkau. Sekalian anak perempuan bagi saudara laki-laki engkau yang susu, atau anak perempuan bagi saudara perempuan engkau yang susu pun tak boleh juga. Atau pada anak perempuan. Sekalian anak perempuan bagi saudara laki-laki engkau yang susu, atau anak perempuan bagi atau pada anak perempuan, atau anak perempuan bagi saudara perempuan engkau yang susu pun tak boleh. Dan saudara perempuan pada nasab atau ridha bagi bapak susu engkau, tak boleh tak? Bapak susu kita tu ada saudara dia, ada adik dia yang perempuan, ada kak dia yang perempuan, pun tak boleh tak dengan kita. Atau saudara perempuan bagi bapak susu engkau. Makna dia, kita menyusu dengan mak susu kita. Laki dia tu bapak susu kita. Tapi bapak kepada bapak susu kita, Tok Wan susu kita lah, pun tak boleh. Datuk kita lah, Datuk susu. Saudara perempuan bagi bapak susu engkau, sama ada adik Tok Wan susu kita tu, sama ada pada nasab atau ridha, dengan wasitah atau tiada. Nampak tak? Atau tiada wasitah. Atau saudara perempuan bagi bapak ibu susu. Saudara perempuan bagi bapak ibu susu. Tak boleh juga. Ibu susu engkau. Sama ada bapak tu sama ada pada nasab atau ridha dengan wasitah atau tiada wasitah. Sekaliannya mak muda susu engkau. Nampak tak? Semua mak saudara susu kita semua belakang. Tak boleh. Kena jaga tu. Kalau kena habak ni, kalau susu ni kena kira semua. Keturunan depa tu haram dengan kita. Maksud dia tak boleh kahwin dengan kita. Baca laju tak apa dah, ibarat faham dah tu. Pasal tahulah ibarat tu dah. Dan saudara perempuan pada nasab atau pada ridha bagi mak susu engkau. Saudara perempuan mak susu kita, mak menakan kita lah, mak saudara kita lah. Atau saudara perempuan bagi ibu susu engkau, sama ada pada nasab atau ridha dia tu, sama ada nasab dia ataupun susuan dia, dengan wasitah atau tiada. Nampak tak? Bagi dia, hak dia tu lah, bahagian dia, nasab dia ataupun susu dia. Kalau dia pun ada susu, sambung kita dengan susu-susu dia tu, tak boleh menikah. Faham? Itu pada ridha. Macam mana haram bahagian kita ni dengan tu, pi belah dia pun dia susu dengan orang lain lah, maka dia akan turut pi. Turut pi macam kita juga. Haram belaka. Sama ada pada nasab ataupun pada ridha belah dia, sama ada dengan wasitah ataupun dengan tidak ada wasitah. Atau saudara perempuan bagi ibu bapa susu engkau, sama ada pada nasab, saudara tu sama ada pada nasab atau ridha, dengan wasitah atau tiada. Maka depa ni jadi apa? Sekaliannya khalah engkau. Khalah ni saudara bagi saudara perempuan bagi ibu bapa susu lah. Khalah engkau pada ridha.
Tapi qala ni mak nakal merapak ni walaupun itu dia pada ridha, pada susuan lah haram buat tu. Habis. Selesai. Ni bab lain. Qala musannif rahimahullahu taala. Dan tiada haram, ini tiada haram nikah. Tak haram, ini haram nikah. Dan tiada haram, ini tiada haram nikah atas engkau perempuan yang menyusu akan saudara engkau. Faham ke tak? Kita ada adik, kita tak menyusu dengan kawan tu, tapi adik kita menyusu dengan maklum tu. Dengan makcik tu. Maka kita haram dengan makcik tu. Haram. Maksud dia haram boleh nikah lah, faham tak? Yang sangkut dengan makcik dia siapa? Adik kita ya. Belah dia seorang. Pi dia semua lah belah tu. Tiada haram tu. Tak haram nikah atas engkau perempuan yang menyusu akan saudara engkau yang laki-laki atau yang perempuan. Ibu susu saudara kita lah. Ibu susu adik kita ke, ibu susu abang kita ke, maka tak haram dengan kita. Boleh menikah. Dalam masalah. Jadi kalau kita menikah dengan dia, jadi kau ipak dia pula lah selapis, faham tak? Tapi tak batal lah wuduk dengan dia, faham? Anak susu dia. Anak susu dia. Kita pergi menikah dengan mak susu dia tu lah. Jadi kau ipak dia lah. Tapi kau ipak kalau ikut, dia boleh salah dengan ipak dia. Boleh dia. Salah atas nama susu, faham tak? Itu. Tapi haram lah dengan dia tu. Dengan kita tak haram. Duk mak apa? Dia duk mak susu situ lah. Kita duk bini susu situ lah. Ini dia bertanya pula. Laki dia isap susu bini ni untuk jadi anak susu ke tak? Ada orang tanya kita. Alah isap pergi dapat gantang pun. Dia kira umur tak lebih daripada ni. Ni 62 bukan 2 tahun. Lebih 60. Nanti nak susu lagi. Larat jadi susu. Kalau orang tua menjadi susu kacau kan tau. Dan tiada haram. Dan tiada haram, ini tiada haram nikah lah. Pula juga perempuan yang menyusu akan cucu engkau. Nah, perempuan dia susu. Bujang Lepas tu cucu kita banak-banak. Banak-banak pergi menyusu dengan dia lah. Lama-lama menikah dengan Tok Wan. Mak susu tu. Menikah dengan Tok Wan. Jadi tok diri dia lah tak? Sepasal. Tapi ibu susu dia selesai. Faham tak? Gitu. Haram tak dengan Tok Wan? Tak. Tok Wan tak haram. Yang haram kan cucu tu. Sangkut pada cucu. Tiada haram pula perempuan yang menyusu akan cucu engkau. Yang laki-laki atau yang perempuan. Sifat pada cucu tu. Yang laki-laki atau yang perempuan. Habis. Dan tiada haram nikah pula juga ibu bagi perempuan yang menyusu akan anak engkau. Ibu bagi perempuan yang menyusu anak kita. Dia tak anak kita tu dia haram lah. Dengan kita tak ada sangkut paut lah. Demikian lagi tiada haram perempuan yang menyusu anak engkau. Mak susu dia pun tak haram. Dan tiada haram nikah anaknya yang perempuan. Anak dia perempuan tak ada haram dengan kita. Tak ada masalah. Dengan cucu kita tu haram. Gitu. Dengan anak kita tu haram lah. Pasal mak susu dia. Tapi dengan kita ni kalau jadi menikah jadi mak tiri pasal mak susu pasal gitu je. Jadi gitu. Tak haram. Dan tiada haram nikah atas engkau saudara perempuan bagi saudara engkau yang laki-laki pada nasab atau ridha. Sifat pada saudara engkau tu yang laki-laki pada nasab atau pada ridha. Yang laki-laki. Maka laki-laki ni laisa biqaidin, ulama kata itu tidak ada qaid. Misalnya pada nasab seperti tu buat misal. Bagi si Zaid lah seorang saudara laki-laki. Zaid tu ada
saudara laki-laki. Misal kita kata. Tak. Saudara bagi saudara. Seorang saudara laki-laki tu tentang apa tu? Sebapak. Zaid ada seorang laki-laki, seorang saudara laki-laki sebapak. Maksudnya mak lain. Zaid ni mak lain, mak dia Maminah. Nah, adik dia tu Umar, mak dia nama Leha. Buh bibi ya. Nah. Dan seorang seorang saudara perempuan seibu. Ada saudara perempuan seibu, bapak lain-lain. Nah, orang dulu kan nikah ni cerai kau ni nikah kau tu. Seibu. Maka harus bagi saudara laki-laki yang sebapak itu berkahwin akan saudaranya. Mana saudara bagi saudara tadilah masalah kahwin ni. Saudaranya, saudara si Z yang perempuan itu boleh mana? Boleh, tak ada masalah. Dia curang caling dah. Dia bersangkut sebab apa ni? Bapak ni semok lah. Tak ada kaitan. Jadi gitu. Macam ginilah. Nasab lain. Macam menantu dia bini dua. Seorang laki-laki ni anak belah bini ni berada, anak bini berada. Faham tak? Jadi yang bila menantu tengok menantu hak mana? Faham tak? Menantu hak mana? Sekarang ni menantu hak nombor satu. Menantu nombor satu ni dengan pak dia haram, dengan mak mentua dia haram lah. Ada pun bini pak dia, pak mentua dia hak nombor dua haram ke tak? Tak ada sangkut dengan dia, faham tak? Tu yang haram dengan anak dia tu haram lah. Pasal bini pak dia, faham tak? Ada pun menantu ni, menantu dia sebab haram sebab ambil anak. Ada pun mak kawan tu bukan bersangkut dengan dia. Anak mak tu. Tak ada sangkut pun dengan dia. Dia kerja Nabi tu. Dia gini ni. Sonok juga dah. Ni Pak Long dia laki-laki. Ni bini dia. Macam pun kepala rambut ke. Bini dia. Ni ada anak. Perempuan apa? Tak kira lah laki perempuan. Lepas tu anak ni kahwin ni. Kahwin dengan seorang. Anak ni. Jadi hak ni besar anak mak ni kan. Dia lah ni hak ni asing jantan ni. Dengan mak mentua dia haram lah. Dengan pak mentua dia pun haram. Gitu. Jadi dengan mak ni haram. Ni dengan mak. Maksud dia mak tiri pak ni. Mak tiri bini dia tu. Haram ke tak? Ni mai belah ni, mai belah bini mak dua. Ni bini mak satu. Ni bini mak dua. Mai belah bini mak dua. Menantu. Dia kan menantu lah. Anak tu tetap dah. Pasal bini pak dia. Isteri bapak. Tak ada kait. Dia tak ada kait. Sebab anak. Sebab dia ambil anak tu sebab bini lah. Ambil dengan pak dia ni. Mak ni bukan bersangkut dengan dia. Bila bersangkut, tak bersangkut dengan anak dia pun tak bersangkut. Ini. Maka hak ni tak bersangkut, faham tak? Hak belah ni tak bersangkut dengan menantu tu. Bukan dengan anak ni, faham tak? Dengan menantu. Tak bersangkut dengan menantu ni. Nak abang kata kalau raya tak ada salah kan macam ni. Menantu tu lah. Anak tu tak apalah kalau jantan sini pun lah. Pasal laki pak, bini pak dia.
isteri bapak kamu dalam Quran. Nampak tu. Dia kan? Nampak? Dia kata tu dah ambil ni isteri bapa dengan bini hang lah. Dengan hang bukan ni. Hang asing. Luar asing ajnabi dia kata. No, dia kata luar asing. Kalau cerai lah nikah. Bila kata tak haram, boleh nikah. Betul kata tak haram, mana halal nikah. Ni buat masalah ni haram ni. Haram nikah. Betul. Misal pada nasab seperti si Zaid tu ada seorang saudara laki-laki sebapak dan seorang saudara perempuan seibu. Dengan dia saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan seibu. Mana? Dia menikah, mak dia menikah dengan pak dia, dapat dia. Lepas tu saudara perempuan seibu kan. Dia dengan perempuan tu, dengan adik dia perempuan. Lepas tu cerai dengan mak dia, pak dia pergi menikah lain. Bila pergi menikah lain, dapat saudara laki-laki. Nampak tak? Jadi sebapak dengan dia. Sebapak dengan dia. Maka harus bagi saudara laki-laki yang sebapak itu berkahwin akan saudaranya yang perempuan itu. Nampak? Kau tu. Dia pergi kali bersangkut. No? Dia curang saling gitu. Jadi 69 nya. Dan haram. Dan bermula haram atas engkau dengan musaharah. Musaharah ni apa musaharah? Yakni itu dia tafsir kita. Dengan mana? Dengan sebab. Dengan tu sababiah. Dia panggil sababiah. Dan haram atas engkau dengan musaharah dengan sebab musaharah. Apa musaharah? Yakni berambil-ambilan. Ambil buat isteri lah. Ambilan. Ni macam tadi lah. Haram dengan sebab berambil-ambilan. Ambil anak, haram mak. Gitu. Haram pak. Apa? Ambil mak, haram anak. Gitu. Tu bil musaharah. Berambil-ambilan. Tu tu dengan sebab. Tu sababiah. Musaharah. Jadi ambil buat isteri lah. Seperti bapak kita ambil buat isteri seorang perempuan, janda lah. Maka jadi ibu tiri kita. Atau tak kira lah janda tak enak. Ataupun anak kita ambil buat isteri seorang perempuan, maka jadi menantu kita. Maka isteri pak kita, mak tiri kita ataupun menantu kita tu, maka haram kita berkahwin dengan dia. Ini faedah. Faedah dia, tiap-tiap yang berkahwin dengan bapak engkau atau dengan nenek engkau hingga ke atas. Nenek kita, datuk kita lah. Nyang kita apa, hingga ke atas lah. Sampai ke checkpoint no. Yang sampai, yang terkata sama ada telah wati atau belum wati, maka ibu tiri kita. Faham? Maka haram berkahwin dengan dia. Tidak ke atas sebenarnya. Tapi tiap-tiap yang berkahwin dengan bapa engkau atau dengan nenek engkau hingga ke bawah, sama ada telah wati ataupun belum wati, maka ibu tiri kita. Maka haram berkahwin dengan dia. Nampak tak? Tidak ke atas seperti ibu dan neneknya, dan tidak ke bawah seperti anak cucu dia. Itu lain. Baik. Musaharah. Bermula haram-haram tu sama mana haram? Ialah isteri.
Boleh faham tak? Tu khabar tu, isteri tu. Khabar pada kata haram dan haram tu. Tu mubtada' ya. Dan bermula haram atas engkau ialah isteri anak engkau. Nampak tak? Isteri anak engkau tu khabar. Isteri anak kita apa orang panggil apa? Menantu lah. Selesai. Menantu. Dan isteri bapa engkau, mak tiri lah. Isteri bapa. Enggak lah dia lah. Mak kita, isteri bapa kita. Mak kita apa lah mak tu? Sebab ambilan. Isteri. Isteri bapa engkau ataupun isteri datuk kita pun sama. Isteri datuk kita, nenek kita lah. Tapi tok kita matilah. Tok orang kita menikah lain. Boleh hak muda tuan-tuan. 17. Pak kena 2 bulan tok orang mati weh. Allah. Duk tengok gitu lah lipak. Tak boleh isteri tok orang pun. Sama isteri bapa. Alah tengok Allah buat. Nak tu orang panggil kata nak kek tak sampai galah pendek. Tak payahlah duk tengok duk boleh orang itu. Dia buat kena. Duk tuk situ, faham tak? Tengok saja. Tak tapi tak payah buat ke mana. Tak payah. Duk tengok situ kan. Saya tahu mana pun tak payahlah. Tu umur 18 dah nikah umur 17. Allah. Yang cucu 40 apa umur 26. Allah duk tengok maulid dah. Tengok saja. Abuanlah. Jam. Buat kena. Tak boleh. Pasal tok orang ambil dulu. Maka haram. Samalah isteri bapa dan isteri nenek kita. Isteri datuk kita tak boleh. Sama. Dan ibu isteri engkau. Ibu isteri kita mak mentua kita lah. Ibu isteri. Ni dia kata balik pion lah. Balik rumah anak mak mentua. Mulai bahasa. Betul dah tu lah. Anak mak mentua. Ibu isteri kita lah. Mak mentua kita. Hingga katalah. Tak ke bawah. Masa ke bawah anak dia. Masa kak ipar kita lah. Atau adik ipar kita. Tu tak haram weh. Haram dia boleh menikah dengan tak boleh lah pasal duduk dengan tak boleh himpun la tajma'u bainal ukhtain dalam Quran jangan kamu himpun di antara dua perempuan yang bersaudara tu. Tapi kalau cerai dengan isteri tu boleh ya. Kau ipar atau adik ipar tu boleh lah boleh. Hingga ke bawah itu tak haram. Kata haram, faham tak? Situ. Tu. Kena kait gitulah. Dan ibu isteri engkau kena tulis hingga terkatah. Kau tu. Adapun ke bawah dimula daripada apa? Kak kita apa semua anak dia lah. Lain-lain lah. Dengan isteri kita tak haram. Kalau haram tak boleh buat apa. Dia tak haram tu. Isteri kita ni kalau bak aurat dia panggil mahram kah? Dah. Isteri bukan mahram. Kalau mahram tak boleh buat apa. Ni tengok lipong itu jugalah. Tapi pasal apa? Maksudnya dengan mahram kita ni antara pusat dengan lutut lah. Mahram kita orang yang haram kahwin dengan kita, mak kita, adik kita, tak kira lah semua. Antara pusat dengan lutut. Adapun isteri kita bukan mahram. Dia special case. Tak pakai apa pun tak payah. Tu cerita dia. Ya. Dia aurat dia lain. Terus. Dan jika dahulu daripada dukul dengan mereka itu sekalipun, boleh mana? Hak naik ke atas tak boleh. Ibu isteri kita. Kita menikah dengan seorang perempuan tak dukul. Tak dukul ni faham dukul lah. Dakhala ni masuk. Betul Arab panggil malam pertama dia panggil Lailatul Dukhlah. Malam mula malam pertama Lailatul Dukhlah. Dukhlah ni faham lah dukul walaupun belum dukul. Dukul ni malam belum buat apa lah cerita dah. Tulis harga nak pun. Belum wati lah. Belum wati dengan isteri tu. Tapi dengan mak dia tetap haram lah. Walaupun tak ada buat apa, kita tak buat apa pun. Walaupun 3 hari tak buat apa. Maka cerai dengan anak tu. Bila cerai dengan anak tu, mak tetap haram. Faham tak? Tu. Sebab itu dia kait situ.
Dan jika dahulu, mana sebelum lah, dahulu mana sebelum daripada dukul dengan mereka sekalipun, apa mana sekalipun, haram juga. Nampak tak? Gitu. Haram nikah juga. Dan anak perempuan bagi perempuan yang sudah engkau dukul. Anak perempuan, tapi kalau belum dukul, tak haram anak tu. Kita menikah dengan seorang janda. Janda tu ada anak 3. Tengok pergi agak nikah. Oh, anak saya kok lagi weh. Tak ada cerai mak. Cerai lah tu. Mesti nikah dah. Gaya pipi tengok, oh saya kok lagi. Rupanya duduk KL tak balik dah. Dia ingat mak tu. Oh, berapa anak saya kok. Pipi, buh talak tentu. Lepas tu buh talak tentu, tak dukul lagi dengan isteri. Maka anak tu sah. Belum lagi. Tapi dengan mak dia, tak boleh lah. Walaupun belum dukul. Faham tak? Syarat nikah. Anak, syarat dia dukul. Tapi kalau belum dukul, anak tu tak haram dengan kita. Maksudnya boleh nikah. Tapi kalau dah dukul, haram. Tu jadi anak tiri kita. Faham tak? Situ. Habis tu dia kek gitu. Dan ibu isteri engkau. Ibu isteri engkau. Dan jika dahulu daripada dukul habis tak tu. Dan anak perempuan bagi perempuan yang sudah engkau dukul dengan dia, dengan perempuan. Nampak dah? Habis tu dia kait yang sudah kita dukul. Sudah kita wati dia. Isteri engkau lah. Bagi perempuan yang sudah engkau dukul dengan dia. Maka bila dukul dengan mak, maka anak tu jadi haram lah. Jadi tiri lah. Kalau belum dukul, tak jadi tiri lagi. Dah dukul baru jadi tiri. Pada ketika hidup. Jikalau pada dubur sekalipun. Ini nak takluk mana pada ketika dukul tu pada ketika hidup. Tapi menikah mati weh. Sama-sama menikah mati. Balik malam mula tengok mati. Bila mati kita dukul ketika mati. Tu pada ketika hidup tu kait bagi kata dukul. Balik tengok gaya nak buat apa mati. Buat pi. Dah mati dah keadaan lah. Kita dah mati. Bila mati dia on juga. Tapi selepas matilah. Baru mati. Maka tu tak kira. Boleh tak? Situ. Lepas tu dia kait dukul tu pada ketika hidup. Jikalau pada dubur sekalipun. Walaupun dukul pada dubur. Dia tak kira lah dukul pada mana. Dubur kah, kubul kah. Maka hukum dia dukul. Faham tak? Situ. Sama ada pada segala yang 4. Ini sama ada pada segala yang 4 ini. 4 mula daripada mana? Saharah. Yang 4 ini pada nasab atau pada ridha. Dengan wasitah atau tiada, pada sekaliannya. Sekaliannya itu 16 surah. Pada sekaliannya itu sekalian mana? Sekalian yang 4 tu. Ada 16 surah. Yakni 16 surah pukul 2 kepada 4 lah. Maka hasil 8 surah. Kemudian 8 pula kali 2 pula dah. Dapat 16 surah. Dan tiap-tiap satu masalah 4 gambaran. Misal dia isteri anak engkau, isteri anak engkau dengan wasitah, dengan tiada wasitah, isteri cucu engkau dengan wasitah. Pada nasab atau pada ridha. Tiap-tiap ada 4 lah. Ada 4 kali 4 16. Nampak tak? Gitu. Macam kita mengaji hukum taklifi dengan hukum wadai lah. 1 taklifi kali 5 25 kali ikut tu lah. Macam tu. Satu ada dengan wasitah dengan tak wasitah.
dengan nasab, dengan ridha, ada 4 lah. Maka semua tu kali dengan 4. Faham tak? Pergi kot tu lah. Jadi masalah tu. Wallahu a'lam. 16 surah. 16 surah mana 16 masalah. Habis. Ni masalah syubhah. Wati syubhat. Masalah wati syubhat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan mana? Dan yang mewatikan perempuan yang diambilnya dan yang perempuan dengan dimiliknya atau diwati dengan syubhat atau diwati dengan nikah yang fasid, haramlah atasnya ibu perempuan itu dan anaknya anak perempuan itu, dan haramlah perempuan itu atas bapaknya dan anaknya. Tu kalau kita wati syubhat, wati yang tersalah, ataupun kita wati dengan apa? Dengan nikah yang fasid. Tapi telah wati lah, nikah tu fasid. Nah, dengan mana kata tak ada saksi ke, fasid lah. Bagi mazhab kita lah. Betul, kita tak tahu hala, ataupun dia pakai cah wali. Orang lain apa? Orang lain dia kawan ni bela nak tutup. Bila nak tutup, pak dia pergi jadi wali. Misal kita kata pak mentua tu, pasal nak tutup nak abang anak dia lah. Kita pun nikah, pak nikah, wati lah. Wati 2-3-4 hari baru pecah lubang. Kata yang mewakilkan nikah bukan bapak kandung duduk di lain tu. Duduk kajang tu. Gitu. Duduk kajang. Lepas tu nikah semula. Kita kata lah. Tapi bila kita wati fasid, nikah fasid tu, jadi macam ni. Jadi macam ni. Haram tu apa tu? Perempuan yang dimiliknya dan yang mewati perempuan yang dimiliknya atau diwati dengan syubhat. Syubhat ni tersilap. Silap sungguh. Silap bilik tu. Duk kata kita lah, rupanya awang. Gitu. Atau diwati dengan nikah yang fasid, pada ketika tu haramlah atas orang yang mewati perempuan yang cara fasid tadi ataupun cara syubhat tu, ibu perempuan itu tak boleh, mak perempuan tu tak boleh. Gitu. Dan anaknya, kalau dia ada anak, tak boleh nikah, haram nikah dengan dia juga, dengan anak tu, pasal dia wati syubhat. Nak kata anak tiri pun bukan, pasal dia syubhat lah. Kalau anak tiri betul, mesti ada nikah. Tapi tak nikah tu pasal apa haram? Pasal dia wati mak perempuan budak-budak tu. Tapi wati pun dengan syubhat. Jadi duduk syubhat. Maksud dia bukan tiri, nak kata tiri pun bukan, nak kata bukan pun tiri lah. Lah tak usah duduk nikah langsung. Tu syarat letak kau tu. Faham tak? Jadi gitu. Itu. Saya syubhat tu lah. Gitu. Jadi kalau tu. Dan haramlah perempuan itu atas bapaknya. Nak jadi menantu sungguh pun bukan. Tak menantu pun, menantu jugalah anak aku wati lah. Nak kata menantu pun, tak menikah pun. Syubhat lah. Gitu. Dan maknya, dan anaknya. Bapaknya dan anaknya. Haramlah bapak dia. Bapak perempuan tu dan anaknya, anak perempuan tu. Habis selesai. Dan diputus akan nikah itu oleh tahrim yang mu'abbadah. Dan diputus akan nikah itu oleh tahrim, oleh haram yang mu'abbadah. Yang haram yang bila? Selama-lama. Haram yang mu'abbad. Haram yang bila-bila haram. Macam mu'abbad ni sampai kiamat. Itu haram situ. Haram mu'abbadah. Seperti diwatikan isteri anaknya dengan syubhat. Dia wati menantu dengan syubhat. Tapi syubhat lah. Bukan dia. Silap bilik. Pak tu Pak pun bini muda juga lah. Silap Silap.
Yang menantu pun dia kata hak dia lah. Kawan baru tak tahu nak tahu ambil dah lagi dah. Rupa apa maksud dia? Dia masak nak pergi ke mana? Lebih kurang anak nampak lebih kurang lah. Ha gitu. Ha. Lepas tu wati isteri anak. Mana menantu dia lah. Wati dengan syubhat. Jadi batal dia wuduk anak batal tak? Gitu. Dengan syubhat. Atau diwati oleh suami akan ibu isteri dia. Silap lah. Oh gitu. Tapi dengan syubhat lah. Atau anak isterinya dengan syubhah. Dengan syubhat juga. Maka terpasah dengan wati itu. Jadi dengan wati syubhat tu. Akan nikah isteri anaknya. Terpasah. Akan nikah tu jadi fa'il pada kata terpasah. Terpasah akan nikah isteri anaknya. Isteri anak tu terpasah automatik. Pasal dia wati syubhat. Terpasah. Pada masalah yang pertama. Mana masalah pertama? Masalah pertama ni masalah seperti diwati isteri anak dia. Nampak tak? Naik wati mana? Maka dengan anak dia tu terpasah nikah. Faham tak? Terungkailah ikatan nikah tu. Gitu. Ni batal tu. Tapi tang ayat wuduk batal juga. Dan isterinya pada yang kedua. Mana dia terpasah akan nikah isteri anak. Pada masalah pertama terpasah akan nikah isterinya pada yang kedua. Pada masalah yang kedua. Masalah yang kedua mana? Dia wati ibu isteri dia. Maksud mak mentua dia lah. Dengan syubhat. Terpasah. Jadi seolah-olah anak dia jadi menantu dia lah. Menantu syubhah dia panggil. Nak kata menantu bukan menikah dengan bini dia. Faham tak? Jadi pok ni jadi naik penin. Bila naik penin haram mu'abbad. Nampak? Selesai. Sampai bila? Tahrimul mu'abbadah lah. Haram nikah sampai bila? Sampai bila-bila. Hak ni hantar sedut Cina buta. 16 kali Cina buta pun dah haram situ. Faham tak? Situ. Sampai kiamat haram. Pasal dia jadi syubhah. Nak kata menantu pun bukan. Isteri pun bukan. Mula-mula memang isteri dia lah perempuan tu. Tapi sebab dia pergi syubhat dengan mak mentua. Jadi nak kata anak tiri pun bukan. Mula-mula anak tiri. Mula-mula bini lah. Lepas tu jadi anak nak tiri. Anak tiri pun bukan. Bini pun bukan. Dia nak penin. Sampai bila-bila hampa sedut nikah lah senang. Tu cerita dia. Tu dia panggil tahrimul mu'abbadah. Selesai lah. Habis qala musannif rahimahullahu taala dan haram dihimpun dua perempuan antara keduanya. Wallahu taala ala wa alam. Dan haram sambung itulah. Wallahu alam. Tengok kita ni sikit. Pi